Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu. Okey. So, pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kita iaitu Dr. Azrin bin Nasir selaku pensyarah untuk subjek pengujian dan pentafsiran dalam kaunseling yang telah banyak membantu kami sebenarnya dalam usaha untuk kami menyiapkan tugasan kali ini. Jadi, untuk tugasan kali ini, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya ialah Muhammad Amirul Hayat bin Salihin, pemegang nombor matrik 254638. Jadi, berdasarkan tajuk personality, kumpulan kami telah memilih satu inventory yang sangat asing di Malaysia, tetapi ianya sangat menarik untuk dikaji dan diterangkan dengan lebih lanjut. Baik, untuk pengenalan, sebenarnya terdapat pelbagai jenis inventory personality yang telah pun berjaya dicipta dan diguna pakai pada hari ini dengan pelbagai jenis tujuan. Tetapi untuk inventory personality plus pula, ianya bertujuan untuk membantu seorang klien itu untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan trait personality dirinya, dan akhirnya dia dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan praktikal dalam untuk masa depannya. Kemudian inventory personality plus juga merupakan sebuah inventory personality yang berbentuk projektif, di mana ianya menggunakan rangsangan untuk membantu dalam bentuk item atau penyataan, di mana personaliti individu itu dapat digambarkan melalui gerak balas terhadap item tersebut. Baik, untuk latar belakang tokoh pula, sebenarnya Florence Littrell merupakan tokoh yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan inventory personality plus ini. Beliau merupakan tokoh yang telah membesar di sebuah bandar yang bernama Haverhill, Massachusetts di United States. Kemudian beliau telah bekerja sebagai seorang penceramah awam, dan untuk pendidikan pula, beliau sebenarnya mendapat pendidikan di University of Massachusetts dalam ijazah sarjana muda bahasa Inggeris, minor dalam bidang sekretari. Baik, untuk sejarah inventory pula, sebenarnya elemen-elemen yang terdapat dalam inventory ini sebenarnya diambil daripada sebuah buku iaitu bertajuk Florence Littrell Personality Plus, How to Understand Others by Understand Yourself. Kemudian inventory ini juga sebenarnya dibentuk berdasarkan 4 unsur utama personality, iaitu choleric, melancholy, sanguine dan phlegmatic. So, jumlah keseluruhan item ini ialah sebanyak 160 item yang terdiri daripada 80 item tentang profil keupayaan ataupun strength profile, dan selebihnya 80 item lagi ialah tentang profil kelemahan iaitu weakness profile. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Azrin dan rakan-rakan sekalian. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengenalkan diri. Nama diberi Siti Nur Azharima binti Aziz alias Abdul Aziz, nombor matrik 254449 dari kos pendidikan bimbingan dan kaunseling. Okey, saya ingin membentangkan tajuk saya pada hari ini iaitu pentadbiran inventory personality plus. Okey, setiap klien yang menjawab inventory ini perlu mengikuti masa yang telah ditetapkan oleh kaunselor. So, masa yang telah ditetapkan oleh kaunselor ialah selama 10 hingga 15 minit. Ujian ini perlu ditadbir di bilik yang berkeadaan selesa, selamat, tidak bising dan lengkap dengan pelbagai kemudahan seperti lampu, kipas, meja dan kerusi. Setiap responden atau klien perlu mematuhi segala arahan yang telah ditetapkan pada borang soalan. Jadi, klien perlu menjawab soalan inventory ini secara ikhlas dan jujur, iaitu berdasarkan apa yang klien rasa, apa yang klien alami dan apakah personality yang berkaitan dengan diri klien, bukan fikir apa yang orang kata. Jadi, klien perlu menjawab inventory ini secara spontan kerana jawapan yang spontan adalah jawapan yang paling terbaik. Selain itu, cara untuk menjawab inventory personality plus ini ialah klien perlu tanda X atau pangkah pada jawapan yang menggambarkan tentang personality klien. Jadi, setiap laju mempunyai 4 pilihan jawapan. So, dalam orang soalan tu ada 2 bahagian.
Bahagian pertama merangkumi kepada kekuatan dan bahagian kedua merangkumi kepada kelemahan. Jadi responden atau klien yang ragu-ragu dengan personality atau jawapan yang paling hampir dengan diri klien boleh bertanya kepada keluarga, rakan-rakan, ataupun klien boleh ingat kembali zaman kanak-kanak pada waktu dulu. So klien perlu diingatkan untuk mengelakkan jawapan yang berkaitan dengan kerja atau keluarga kerana banyak protokol dan prosedur yang perlu dipatuhi. Kemudian, klien perlu memindahkan semua perkataan yang telah ditanda dengan X atau pangkah tadi dari profil personality ke dalam kotak kertas skor personality. Jadi, dekat sini pentadbir ujian perlu ingatkan kepada klien bahawa semua susunan perkataan dalam kedua-dua kertas adalah tidak sama sekali. Akhir sekali, bagi pengiraan markah untuk Inventory Personality Plus ini, klien perlu menjumlahkan keseluruhan markah jawapan bagi setiap 4 baris dalam kertas skor personality dan klien perlu menjumlahkan kedua-dua soalan iaitu kekuatan dan kelemahan. So, markah yang paling tertinggi merupakan personality yang paling dominan dengan klien. Jadi, markah kedua tertinggi merupakan kombinasi personality yang merujuk kepada klien. Jadi, setakat itu dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya akan membentangkan bahagian saya pula, iaitu berkaitan dengan tujuan inventory yang kami jalankan ini. Apabila disebut tentang tujuan, setiap inventory memiliki tujuan yang khusus. Begitu juga dengan tujuan Inventory Personality Plus yang kami jalankan ini. Tujuan utama Inventory Personality Plus yang kami jalankan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana untuk menilai diri seseorang individu dalam mencukil kekuatan dan mencantas kekurangan atau kelemahan yang dimiliki. Manakala tujuan yang kedua ialah ujian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan meneroka sifat yang dimiliki serta personality yang dimiliki dalam diri seseorang individu. Manakala tujuan yang ketiga ialah untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang personality yang dimiliki tersebut dan skala personality individu itu berada di tahap mana. Manakala tujuan yang keempat ialah untuk memberikan individu itu pendedahan untuk lebih memahami tentang sifat dalaman mereka dan membantu memperbaiki personality serta memberikan peluang kepada mereka untuk belajar berinteraksi dengan orang lain untuk melakukan personality yang lebih baik. Okey, ini pula merupakan slide yang menunjukkan aplikasi yang telah digunakan oleh kami dalam mencipta ujian inventory ini dan mentadbir ujian inventory ini. Okey, aplikasi yang telah digunakan oleh kami ialah aplikasi Google Classroom yang di-download di Play Store ataupun digunakan secara Google. Okey, dalam aplikasi ini kami telah mencipta setiap ujian inventory dan apabila ujian inventory ini telah selesai dibina, kami telah menyebarkannya melalui WhatsApp dan Telegram untuk mendapatkan responden. Okey. Dalam aplikasi ini juga pada permulaannya kami agak risau dan bimbang kerana ini adalah kali pertama kami menggunakan dan mencipta inventory ini secara online. Dan kami juga telah menggunakan aplikasi YouTube untuk mendapatkan cara yang lebih detail dan terperinci untuk membina ujian inventory ini dan menyebarkannya melalui WhatsApp. Okey, seterusnya ini pula menunjukkan tentang sedikit feedback daripada responden, iaitu terdapat 2 kumpulan yang telah terlibat dalam proses menjalankan ujian ini dan
dua kumpulan ini telah menjadi responden, iaitu seramai 40 orang. Okey, slide ini pula telah menunjukkan tentang catat berkaitan dengan responden. Okey, responden yang kami pilih ialah berasal daripada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Dalam catat ini telah menunjukkan bahawa kumpulan B telah mendahului dengan 67.5%, manakala kumpulan A adalah seramai 32.5%. Manakala skul yang terlibat daripada responden ini adalah dua skul, iaitu skul daripada SML dan skul SAPSP. Dalam melalui catapan ini telah menunjukkan bahawa responden yang lebih ramai adalah daripada skul SML, iaitu sebanyak 77.5%, dan daripada skul SAPSP pula iaitu seramai 22.5%. Manakala berkaitan dengan jantina responden yang terlibat, itu responden kami ialah seramai 40 orang. Jadi seramai 87.5% jantina berasal daripada jantina perempuan, manakala 12.5% lagi adalah berasal daripada jantina lelaki. Ini menunjukkan bahawa responden yang terlibat dalam menjalani ujian ini telah didahului oleh responden wanita, manakala responden lelaki hanya memiliki jumlah yang sedikit. Okey, itu saja berkaitan dengan responden. Teruskan dengan rakan saya ingin membentangkan berkaitan dengan pembentangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Atika Hani binti Alias, nombor matrik 253352, akan meneruskan slide presentation yang seterusnya, iaitu saya akan membentangkan tentang interpretasi ujian yang telah dibuat oleh 40 orang responden ini. Pertama sekali, dalam ujian personality plus ini, kita ingin mengetahui 4 ciri personality yang terdapat dalam diri setiap individu itulah, di mana yang pertama ialah sifat sanguin, kolerik, melankolik dan pragmatik. Jadi berdasarkan cartapan yang tertera ini, sebanyak 35% individu memiliki sifat sanguin, manakala skala yang kedua iaitu skala pragmatik sebanyak 25%, 22% adalah kolerik, dan juga yang paling terendah adalah melankolik, iaitu hanya sebanyak 18%. Okey, slide seterusnya saya akan menerangkan tentang personality sanguin. Seperti yang kita dapat tahu, sanguin ini merupakan skala yang paling tertinggi yang dapat kita ketahui, di mana sifat seorang personality sanguin ini, mereka mempunyai personality ciri extrovert yang stabil. Antara ciri extrovert ini adalah mereka lebih bersifat peramah, gemar bercakap, bersifat bebas, seorang berkepimpinan, bersemangat dan juga selesa. Seperti yang kita telah berikan ujian ini kepada 40 orang responden yang terdiri daripada jurusan kaunseling, jelaslah menunjukkan bahawa mereka ini mempunyai perwatakan sanguin, di mana perwatakan sanguin ini kita dapat jelaskan mereka yang mempunyai watak sanguin ini, mereka lebih terdiri daripada individu yang gemar bercakap, peramah, sesuai dengan seseorang individu yang mengambil jurusan kaunseling ini. Untuk menjadi seorang kaunselor, mereka tidak boleh mempunyai sifat malu, tak mahu berkomunikasi dengan orang lain. So jelas dapat kita lihat dalam carta pai contoh soalan yang kita berikan. Contoh item yang kita berikan adalah dari item yang ke-15, di mana peratusan mereka yang mudah bergaul adalah peratusan yang paling tertinggi, di mana sebanyak 60%, di mana sebanyak 60% ini mereka bersifat mudah bergaul. Jelaslah menunjukkan bahawa sifat mudah bergaul ini sesuai dengan ciri-ciri untuk menjadi seorang kaunselor. Jadi item yang seterusnya yang dapat kita beri kepada mereka adalah dapat kita lihat
dalam cartapai ini sebanyak 55% responden mempunyai sifat banyak bercakap. Jadi dalam sifat sanguin ini kita dapat lihatlah mereka yang bersifat sanguin ini mereka lebih bersifat suka berhadapan dengan orang ramai. Okey, skala kedua tertinggi yang kita dapat lihat dalam personality plus yang mereka jawab ini, personality pragmatik mendapat kedudukan yang kedua tertinggi iaitu sebanyak 25%. Okey, individu yang mempunyai sifat personality pragmatik ini adalah individu yang mempunyai ciri-ciri introvert dan stabil. Mereka ini merupakan seorang yang lebih bersifat pendiam dan tidak gemar kepada aktiviti yang lasak. Dalam item yang telah kita berikan kepada 40 orang responden ini, contoh item yang bernombor yang ke-12 ini mendapati bahawa sebanyak 47.5% memilih boleh menerima pendapat orang lain. Dalam ciri individu yang memiliki sifat pragmatik ini, mereka sentiasa memikirkan kebaikan orang lain. Mereka akan mementingkan perasaan orang lain dan menjaga kebajikan orang di sekeliling mereka. Individu ini juga tergolong dalam orang yang senang untuk menerima pendapat orang lain dan tidak bersifat monopoli keadaan. Contoh kita dapat lihat dalam item yang ke-12 inilah, mereka lebih bersifat mereka yang bersifat pragmatik ini adalah mereka yang boleh menerima pendapat orang lain. Seterusnya kita dapat lihat dalam item yang ke-36, sebanyak 42.5% mereka memilih mereka lebih gemarkan menyendiri. Seperti yang dapat kita ketahui, dalam ciri pragmatik ini mereka lebih bersifat tenang dan sukakan kepada keadaan yang sunyi dan tenteram. Jadi apabila mereka gemarkan keadaan yang sunyi dan tenteram ini, mereka lebih bersifat suka menyendirilah. Skala ketiga responden yang menjawab ujian personality ini merupakan personality kolerik, di mana sebanyak 22% daripada 40 orang responden yang menjawab ini mempunyai sifat personality kolerik. Dalam individu yang mempunyai sifat kolerik ini, mereka lebih bersifat mudah berubah. Mereka terdiri daripada seseorang yang memiliki sikap mudah berubah, yang suka mengubah keputusan yang telah dibuat pada saat-saat akhir. Apabila individu ini mempunyai sikap yang mudah berubah, mereka secara tidak langsung fikiran dan segala tingkah laku mereka ini tidak dapat diramal oleh orang lain. Jelas menunjukkan dalam item yang ke-26 ini, di mana sebanyak 47.5% individu adalah bersifat sukar diramal. Jadi jelaslah menunjukkan 47.5 ini terdiri daripada individu yang bersifat pragmatik. Mereka lebih bersikap sukar diramal kerana mereka ini lebih bersifat berfikiran yang tidak tetap. Mereka ini lebih bersifat mudah berubah, dan mereka apabila mereka ini mempunyai sikap mudah berubah di saat-saat akhir khususnya, mereka ini pada pandangan orang lain adalah individu yang tak boleh diramal. Seterusnya kita dapat lihat dalam item yang ke-39, di mana sebanyak 55% individu tidak boleh duduk diam. Dalam personality pragmatik ini, mereka ini juga lebih bersifat aktif. Di mana mereka ini lebih cergas dalam setiap tindakan yang dilakukan, dan mereka tidak memerlukan rangsangan dalam melakukan sesuatu kerja. Individu ini kebiasaannya lebih digemari. Untuk slide yang terakhir adalah skala peratusan
secara keseluruhan yang mendapat kedudukan yang paling terendah adalah mereka yang bersifat melankolik, iaitu sebanyak 18% yang memiliki sifat melankolik ini. Individu yang memiliki personality melankolik ini adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri introvert neurosis. Introvert neurosis ini didefinisikan sebagai individu yang tidak suka menonjolkan diri dan lebih suka melakukan aktiviti dalam berbentuk individu. Mereka lebih bersifat ingin menyendiri, mereka tidak mahu berjumpa dengan orang ramai lah. Mereka individu ini juga tidak gemar bergaul dan berjumpa dengan orang sekeliling lah. Jadi responden yang memiliki sifat melankoli ini kita dapat lihat dalam contoh item yang ke-21, di mana 60% individu memiliki sifat pemalu. Jadi apabila seseorang individu itu memilih mereka ini lebih bersifat pemalu, jelaslah menunjukkan mereka ini bahawa mereka ini tidak gemarkan berjumpa dengan orang sekeliling. Mereka tidak gemar untuk menonjolkan diri mereka kerana sifat pemalu ini mungkin mereka berasa mereka tiada keyakinan dalam diri mereka. Jadi untuk individu yang memiliki sifat melankoli ini, mereka lebih bersifat malu, tiada keyakinan untuk berjumpa dengan orang sekeliling mereka. Dalam personality melankoli ini juga, mereka lebih bersifat mudah berasa cemas, bimbang dan juga mudah berasa takut. Ini kita dapat lihat dalam contoh item yang ke-30 ini, iaitu sebanyak 45% mereka ini lebih bersifat bimbang. Mereka memilih bimbang ini kerana mereka sering merasa takut kepada perkara yang mereka perlu hadapi dan uruskan. Ini kerana mereka merasakan diri mereka ini tidak mampu untuk membuatkan sesuatu perkara itu dengan lebih baik. Kerana jelaslah menunjukkan apa mereka mudah merasa gelisah ini, mereka lebih bersifat ini kerana mereka tiada keyakinan dalam diri mereka lah. Mereka sering memikirkan mengenai sesuatu dan sentiasa takut sekiranya perkara itu tidak mendapat kepuasan kepada diri mereka lah. Jadi mereka lebih bersifat berhati-hati. Apabila mereka bersifat berhati-hati ni, mereka lebih terbuka kepada merasa mudah bimbang. Jadi contoh item yang ke-30 ini kita dapat lihatlah bahawa mereka yang bersifat melankoli ini, mereka lebih memiliki sifat mudah bimbang. Jadi individu melankoli ini juga adalah mereka yang sifat tidak peramah dan lebih banyak mendiamkan diri dalam sesuatu keadaan. Sifat melankoli ini kita dapat simpulkan bahawa mereka yang bersifat melankoli ini, mereka lebih bersifat introvert, di mana mereka ini tidak gemarkan kepada sesuatu di luar diri mereka. Mereka ini tiada keyakinan diri, mereka lebih bersifat ingin mendiamkan dirilah. Individu jenis ini juga kita dapat lihat mereka ini tidak memiliki kawan yang ramai kerana mereka ini bersifat tidak peramah. Apabila seseorang individu itu memiliki sifat tidak peramah, memang jelaslah mereka ini tidak pandai lah. Contohnya mereka tidak pandai untuk bergaul dengan orang luar lah. Jadi jelaslah menunjukkan bahawa setelah 40 orang responden menjawab ini daripada golongan pelajar jurusan kaunseling, jelaslah bahawa mereka rata-ratanya mendapat personality sanguin, sesuai lah dengan diri mereka untuk menjadi seorang kaunselor. Manakala individu melankolik adalah yang paling sedikit. Untuk menjadi seorang kaunselor, mereka ini tidak perlu memiliki personality melankolik kerana personality melankolik ini adalah personality yang tidak sesuai untuk ada dalam diri setiap individu kaunselor lah. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Zaini, domometrik 254527. Okey, di sini saya akan menerangkan mengenai kelebihan dalam melaksanakan
ujian Personality Plus. Okey. Kelebihan pertama adalah membantu seseorang individu itu menerokai dengan lebih mendalam mengenai sifat-sifat atau personality yang ada pada diri mereka. Okey, melalui ujian Personality Plus yang diambil, seseorang individu itu akan melihat kekuatan dan kelemahan diri mereka dengan lebih mendalam dan melihat diri mereka melalui skala keputusan ujian itu dengan lebih mendalam. Maksudnya dia akan tahu bagaimana dirinya, bagaimana cara dia bertindak terhadap sesuatu. Dan kelebihan yang kedua ialah membantu kaunselor itu melihat personality klien dengan lebih jelas serta memahami klien. Dalam hal ini, melalui ujian Personality Plus ini membantu kaunselor sebagai alat untuk mendapatkan maklumat klien. Okey, yang kedua ialah soalan yang pendek dapat, maksud saya yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah soalan yang pendek dapat menghilangkan rasa bosan dalam menjawab ujian tersebut. Okey, sekiranya bagi saya dan pendapat kawan-kawan saya yang lain, jika menjawab ujian ini, soalan yang pendek dapat menghilangkan rasa bosan dalam menjawab ujian tersebut. Jadi banyak ujian inventory yang ada, tetapi ujian Personality Plus ini mempunyai soalan yang pendek, soalan yang pendek dan sedikit, bilangan item yang sedikit. Jadi ini dapat menghilangkan rasa bosan seseorang itu dalam menjawab soalan tersebut. Dan yang keempat, memahami sifat kepribadian yang sesuai dengan peranan adalah penting. Di sini kita dapat lihat jika seseorang itu orang kata menggunakan ujian ini, dia boleh mengatur sifat pribadi dia sesuai dengan peranan apa. Okey, seterusnya mengenai limitasi melaksanakan ujian Inventory Plus ini. Limitasi yang utama adalah ketidakjujuran dalam menjawab soalan tersebut mungkin mengganggu ujian keputusan ini. Jika mungkin ada kalangan sahabat saya yang tidak menjawab dengan jujur mengenai soalan yang terdapat dalam ujian Inventory Plus, dan ini akan menjejaskan keputusan ujian tersebut. Okey, yang seterusnya iaitu yang kedua, limitasi yang kedua ialah ayat dalam soalan itu tidak dapat difahami oleh individu yang menjawab soalan tersebut. Dalam hal ini terdapat ayat-ayat dalam item yang tidak difahami oleh saya maupun sahabat-sahabat saya. Contohnya analitik. Mungkin di kalangan kita tidak tahu maksud analitik. Jadi ini sukar untuk kita menjawab soalan tersebut. Okey, yang ketiga ialah terdapat ayat soalan yang mengelirukan. Contohnya dalam ujian tersebut terdapat ayat pemalu di kekuatan diri dan juga pemalu dalam kelemahan diri. Di sini kita dapat lihat personality pemalu itu adakah kekuatan diri kita atau kelemahan diri kita. Jadi ini akan mengelirukan seseorang klien itu dalam menjawab soalan. Okay, seterusnya mengenai cabaran melaksanakan ujian tersebut. Okey, dalam melakukan ujian ini, assignment ini, terdapat banyak cabaran yang kami perolehi. Di antaranya ialah tidak banyak kajian yang dibuat pada Inventory Personality Plus ini, yang menyebabkan sukar untuk kami melakukan ujian. Jika kami melalui laman web melawat web, tidak banyak ataupun jena-jena, tidak banyak kajian yang dibuat melalui Personality Plus ini. Okey, yang kedua adalah sikap kurang peduli dalam mengambil ujian ini oleh rakan-rakan saya. Okey, semasa membuat kajian ini, kami amat sukar untuk menyuruh sahabat-sahabat saya dalam menjawab soalan ini. Jika kami post soalan ini dalam grup, maka tidak banyak yang menjawabnya. Jadi kami terpaksa untuk WhatsApp personal kepada sahabat-sahabat saya untuk mereka menjawab soalan ini. Okey, yang ketiga adalah mengenai
Kesukaran menjawab dengan jujur dalam ujian ini kerana menyatakan kelemahan diri. Contohnya, dalam personality plus ini berbeza dengan ujian personality yang lain kerana dalam ujian ini diri kita ataupun klien perlu menyatakan mengenai kelemahan diri dalam soalan tersebut. Jadi ini agak sukar bagi klien untuk menyatakan kelemahan diri kerana kebanyakan orang tidak suka untuk menyatakan kelemahan diri kepada orang lain. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya teruskan pada pembentangan seterusnya. Kesimpulannya, setiap personaliti yang ada pada diri manusia itu adalah pelengkap bagi kehidupan di dunia ini. Jadi pentingnya menghargai perbezaan kerana orang yang hebat adalah orang yang boleh memikirkan hikmah dan kebaikan dalam setiap perbezaan personaliti. Inventory personality plus ini adalah inventory yang merupakan inventory yang mudah untuk difahami serta mempunyai item yang menjurus kepada sesuatu jenis personality. Pentadbiran dan juga cara permakahan juga mudah untuk diterapkan kepada klien ataupun individu yang menduduki ujian ini. Diharapkan agar kajian pada masa akan datang lebih meluas lagi berbanding sekarang. Jadi ini sahaja daripada kepulauan kami. Sekian, terima kasih buat Dr. Azrin dan rakan-rakan.